أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا ولنا رسولا نبيا. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebahagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutlah aku. Nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah.
Wahai ayahku, aku sesungguhnya bimbang engkau akan ditimpa azab daripada Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi sahabat bagi syaitan. Ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurejam. Maka tinggallah aku untuk waktu yang lama. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohon keampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan daripada apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri daripada mereka dan daripada apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Kami mengangkat mereka berdua menjadi nabi, dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian daripada rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah mulut dan yang baik dan mulia. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Setelah seluruh alam ini hancur, hanya Allah yang kekal. Nabi Ibrahim AS adalah seorang Nabi yang sangat cepat membenarkan semua hal yang gaib yang datang daripada Allah. Tauhid itu ada dua takrif. Pertama, tauhid dalam ilmu dan keyakinan. Kedua, tauhid dalam kehendak dan tujuan. Pertama disebut tauhid ilmu kerana berkaitan pengkhabaran dan pengetahuan. Tauhid kedua yang disebut tauhid kehendak dan tujuan dibahagi menjadi dua macam, iaitu tauhid dalam rububiyah dan tauhid dalam uluhiyah. Ilmu tauhid berkisar pada penetapan sifat-sifat kesempurnaan, penafian penyerupaan, peniadaan aib dan kekurangan. Hal ini dapat diketahui secara umum maupun secara terperinci. Secara umum dapat dikatakan bahawa tauhid itu ialah menetapkan pujian hanya bagi Allah. Secara perincian ia meliputi A. Penyebutan sifat uluhiyah, B. Rububiyah, C. Rahmah, dan D. Kekuasaan. Empat sifat ini merupakan ciri asma dan sifat. Pujian di sini bererti pujian terhadap zat yang dipuji dengan menyebutkan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungannya, disertai kecintaan dan ketundukan kepadanya. Seseorang tidak dapat disebut orang yang memuji jika tiada mengingkari sifat-sifat yang dipuji, tidak mencintai, tidak tunduk dan redha kepadanya. Jika sifat-sifat kesempurnaan yang dipuji lebih banyak, maka pujian mungkin semakin sempurna. Begitu pula sebaliknya. Oleh itu, segala pujian hanya tertuju kepada Allah kerana kesempurnaan dan banyaknya sifat-sifat yang dimilikinya, yang selain daripada Allah tidak mampu menghitungnya. Oleh itu pula Allah mencela Tuhan yang disembah orang-orang kafir dengan meniadakan sifat-sifat kesempurnaan daripadanya. Allah mencelanya sebagai sesuatu yang tidak dapat mendengar, melihat, bercakap, memberi petunjuk, mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka Allah menerangkan hal ini seperti dalam perkara Ibrahim Al-Khalil. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Surah Maryam 19:42. Andai kata sembahan Ibrahim seperti sembahan bapanya Azar, tentu bapanya akan menjawab, ternyata Tuhan yang disembahmu seperti itu pula.
maka untuk apa kamu mengingkari aku? Sekalipun begitu, sebenarnya Azar juga tahu siapa Allah, sama seperti orang-orang kafir Quraisy yang tahu siapa Allah, tapi mereka menyekutukannya. Itu pula kaum Musa, firman Allah, dan kaum Musa setelah pemergian Musa ke Gunung Sinai. Mereka membuat patung anak lembu yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara daripada perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa patung anak lembu itu tidak dapat bercakap dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Surah Al-A'raf 7148. Jika ada yang berkata, bukankah Allah tidak dapat bercakap dengan hambanya? Maka dapat dijawab berikut: Allah bercakap dengan hamba-hambanya. Di antara mereka ada yang diajak bercakap dengan Allah daripada sebalik hijab. Yang lain ada yang tanpa perantaraan seperti Musa. Ada yang bercakap dengan Allah melalui perantaraan malaikat yang diutus, iaitu para Nabi dan Rasul. Dan Allah bercakap dengan seluruh manusia lewat pada Rasulnya. Allah menurunkan firman-Nya kepada mereka yang disampaikan para Rasul. Ini adalah firman Allah dan Dia memerintahkan agar kami menyampaikannya kepadamu. Bertitik daripada sinilah orang-orang salaf berkata, siapa mengingkari keadaan Allah yang dapat bercakap, berarti dia mengingkari risalah para Rasul. Begitu pula hubungannya dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Dari sini dapat diketahui bahawa hakikat pujian mengikuti ketetapan sifat-sifat kesempurnaan, dan penafian hakikat pujian ini juga mengikuti penafian sifat-sifat kesempurnaan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin, membenci dan membenci menguap. Apabila seseorang daripada kalian bersin dan ia memuji Allah, maka kewajipan setiap Muslim yang mendengarnya adalah mengucapkan Yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Sedangkan menguap datangnya daripada syaitan. Apabila seseorang daripada kamu menguap, hendaknya ia menahan semampunya, kerana jika seseorang menguap, maka syaitan tertawa kerananya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas mengandungi pelajaran tentang pemuliaan terhadap orang yang berbuat ketaatan dan tidak memuliakan orang yang meninggalkan ketaatan. Daripada Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mahu ke tempat tidurmu, maka wuduklah sebagaimana wudukmu untuk solat. Lalu baringlah pada sisi kanan badanmu, kemudian ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya kupasrahkan diriku kepadamu, kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan urusanku kepadamu, ku kembalikan punggungku kepadamu dengan berharap dan takut kepadamu. Tidak ada perlindungan dan keselamatan daripadamu selain kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu dan engkau turunkan kepada nabimu yang engkau utus. Manfaat tidur. Tidur adalah satu keadaan semula jadi tubuh, disertai dengan menurunkannya panas dan kekuatan secara semula jadi hingga ke bahagian organ yang paling dalam untuk mendapatkan ketenangan. Tidur ada dua jenis, iaitu tidur semula jadi alamiah dan tidak semula jadi. Tidur yang semula jadi ialah menahan seluruh kekuatan diri daripada beraktiviti, baik kekuatan indera maupun gerakan yang didorong kehendak.
Ketika kekuatan-kekuatan ini ditahan agar tidak menggerakkan tubuh, maka ia akan mengendur. Kelembapan dan wap akan berkumpul di otak yang menjadi sumber daripada kekuatan-kekuatan itu, hingga berlaku pengenduran di atas. Sedangkan tidur yang tidak semula jadi ialah tidur kerana adanya hambatan atau penyakit. Demikian itu kerana kelembapan memenuhi otak dan tidak mampu dihuraikannya saat tidur, atau adanya peningkatan wap lembab dan dalam jumlah yang banyak, seperti yang berlaku selepas makan dan minum yang banyak, sehingga membebani otak dan melemahkannya. Akibatnya tiada kekuatan untuk bergerak dan datanglah rasa mengantuk dan tidur. Manfaat tidur yang paling nyata ada dua macam. Pertama, ketenangan anggota tubuh dan istirahatnya. Kedua, mencerna makanan dan mematangkan proses metabolisme, pemutaran dan pertukaran zat dalam tubuh. Tidur yang paling baik ialah miring ke atas lambung kanan agar makanan mengambil tempat yang baik di dalam perut, sebab perut condong ke sisi kiri. Kemudian mengubah posisi ke lambung kiri untuk mempercepatkan pencernaan. Kemudian miring lagi ke lambung kanan. Kemudian posisi tidur yang paling buruk ialah pada punggung, tetapi terlentang pada bahagian punggung hanya untuk beristirahat dan tidak tidur tidak mengapa. Posisi yang lebih buruk adalah menelungkupkan muka ke bawah. Sadaqallahul azim.